Hai, saya Nona Diroto Ashikin binti Muhammad Nawi memegang kad matrik D20217979880 daripada AI07 ISM Ekonomi Kewangan. Hai, nama saya Nuri Aina binti Alfian memegang matrik D20211097993 dari ISM Ekonomi Kewangan. Hai, nama saya Nur Sabila binti Cik Roni dengan nombor matrik D20211099075 dari AT10 ISMP Pendidikan Khas. 2, 3. Hai, saya Rabiatul Adawiyah binti Razak bernombor matrik D20200569668 dari AT14 ISMP Matematik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Aina binti Alfian. Jadi, dalam video ini saya akan membentangkan sejarah sukan petang. Tapi sebelum itu, kita haruslah mengetahui apa itu sukan petang. Petang adalah permainan luaran yang berasal dari Perancis. Ia juga dikenali dengan nama bowls atau bowl lyonnais. Dalam sukan ini, pemain dia menggunakan bola logam kecil yang dipanggil bowl untuk melempar ke arah sasaran yang disebut cochonet atau jack. Okey, baiklah. Seterusnya, sejarah sukan petang. Pada tahun 1907, di desa La Ciotat di selatan Perancis, seorang pemain boy bernama Jules Linoy yang juga dipanggil Ball d'Or menciptakan teknik yang disebut Li Petang atau bermaksud kaki tertanam. Teknik ini melibatkan berdiri dengan kedua kaki rapat dengan menjatuhkan bola dengan tangan, memberikan kestabilan dan akurasi yang lebih baik dalam permainan. Teknik ini kemudian menjadi asal-usul nama petang yang secara harfiah berarti berdiri dengan kaki tertanam. Pada tahun 1927, Federasi Petang Internasional didirikan untuk mengatur dan mengembangkan olahraga ini secara internasional. Petang menjadi sukan yang sangat terkenal di Eropah, terutama di Perancis dan negara-negara Mediterania, dan turut mendapat minat dari negara-negara lain di seluruh dunia. Selama sejarahnya, petang telah mengalami evolusi dan pengembangan aturan. Pada tahun 1959, aturan rasmi petang ditetapkan oleh FIPJP yang menetapkan standard dan peraturan yang harus diikuti dalam pertandingan petang. Seterusnya, mari kita kenali peralatan permainan sukan petang. Peralatan permainan sukan petang terdiri daripada 6 elemen. Yang pertama ialah bowls, jack, kain atau tuala kecil, bat, alat pengukur dan juga gelung. Ialah bowls. Bowls yang digunakan semasa dalam pertandingan mestilah mematuhi FIPJP atau Persekutuan Petang Kebangsaan (PPM). Bowls mestilah berbentuk bulat, diperbuat daripada logam dan mempunyai rongga di dalamnya. Terdapat jenama tertentu, angka penunjuk berat dan juga nombor siri tertera pada bowls. Berat bowls yang digunakan adalah sekitar 650 gram hingga 800 gram. Bowls mestilah mempunyai garis pusat antara 70.5 mm hingga 80 mm. Alatan kedua ialah jack. Jack mestilah berbentuk bulat dan diperbuat daripada kayu keras. Jack haruslah mempunyai garis pusat antara 25 mm hingga 35 mm. Jack mestilah diwarnakan supaya mudah dilihat dengan jelas di atas permukaan gelanggang. Alatan ketiga ialah kain atau tuala kecil. Kain atau tuala kecil digunakan untuk membersihkan bowl semasa pertandingan. Alatan seterusnya ialah bat. Saiz bat yang digunakan mestilah bersesuaian untuk menyimpan bola dan juga peralatan yang berkaitan. Bat digunakan bagi memudahkan pemain untuk membawa peralatan ke mana-mana. Seterusnya ialah alat pengukur.
Alat pengukur merangkumi tape measure, telescopic measure, tape gauge dan lain-lain. Alat pengukur ini digunakan untuk mengukur jarak poles yang terdekat dengan kedudukan jet. Proses ini adalah amat penting terutamanya semasa proses pengumpulan dan kutipan mata. Yang terakhir ialah kelong. Kelong ini mestilah berdiameter 50 cm. Kelong diperbuat daripada plastik. Kelong ini digunakan sebagai penanda kedudukan semasa pertandingan. Pemain haruslah berdiri di dalam kelong. Sekiranya kaki pemain terkeluar dari kawasan kelong, maka permainan akan terbatal. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang komposisi permainan bagi sukan pentang. Terdapat 3 jenis komposisi permainan bagi sukan pentang, iaitu 1 pemain melawan 1 pemain, 2 pemain melawan 2 pemain dan 3 pemain melawan 3 pemain. Komposisi permainan yang pertama adalah 1 pemain melawan 1 pemain ataupun single. Setiap pemain akan diberikan 3 biji bola semasa sesi pertandingan. Yang kedua adalah 2 pemain melawan 2 pemain ataupun double. Setiap pemain akan menggunakan 3 biji bola sepanjang tempoh perlawanan. Komposisi permainan yang terakhir adalah 3 pemain melawan 3 pemain ataupun triple. Setiap pemain akan menggunakan 2 biji bola sepanjang tempoh perlawanan. Hai, nama saya Nur Nadiroto Ashikin binti Muhammad Nawi, memegang kad matrik D20211097980, akan menerangkan teknik bermain petang. Yang pertama, teknik asas memegang bola, teknik asas posisi kaki, teknik asas pointing dan yang terakhir ialah teknik asas shooting. Seterusnya, teknik asas memegang bola. Berikut merupakan asas memegang bola. Seterusnya kita beralih kepada teknik asas posisi kaki. Kedudukan kaki separuh ke depan dan separuh ke belakang. Bagi pemain yang menggunakan tangan kanan, kaki kanan lebih depan berbanding kaki kiri dan sebaliknya. Berikut merupakan teknik pointing. Yang pertama, rolling. Yang kedua, half lob. Dan yang terakhir ialah full lob. Seterusnya kita beralih kepada teknik pointing. Yang pertama, rolling. Yang kedua, half lob. Dan yang terakhir ialah full lob. Seterusnya, kita beralih kepada teknik shooting. Yang pertama, teknik shooting rolling. Yang kedua, teknik shooting jatuh sebelum. Dan yang terakhir ialah teknik shooting on ball. Seterusnya, cara membaling jack. Kedudukan kaki sama seperti membaling bola. Yang terakhir ialah cara mengukur jack. Pemain harus menanda kedudukan bola dan jack. Pemain harus mengukur menggunakan pita pengukur. Kedudukan tangan dan mata mestilah selari dengan bola dan jack. Nilai A pita pengukur harus dibaca dari atas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Rosli yang memegang nombor matrik D20211098621. Pada bahagian saya akan mengenalkan tentang Undang-Undang Petang. Artikel pertama, komposisi pasukan. Permainan petang ini adalah untuk 3 pemain melawan 3 pemain. Sukan ini juga boleh dimainkan secara beregu atau perseorangan. Untuk bertiga, tiap-tiap pemain akan menggunakan 2 biji bola sahaja, manakala untuk beregu dan perseorangan, setiap pemain akan menggunakan 3 biji bola. Artikel yang kedua, ciri-ciri bola. Permainan ini perlu menggunakan bola yang diluluskan oleh FIP, JP dan memenuhi kriteria berikut. Pertama, bola mestilah diperbuat daripada logam. Kedua, garis pusat bola mestilah antara 7.05 minimum sehingga 8 cm maksimum. Yang ketiga, bola mestilah antara 650 gram
minimum hingga 800 gram maksimum. Keempat, bola sama sekali tidak boleh dibuat daripada sebarang bentuk pengebersuaian ke atas selepas pengeluarannya disahkan oleh pengeluar yang diberikan kelulusan. Artikel ketiga, ciri-ciri jack. Jack adalah sejenis bola yang dibuat daripada kayu atau bahan sintetik, mempunyai tanda pengeluar dan diperakui oleh FIP-JP bahawa bahan itu boleh dan selamat digunakan serta sesuai dan memenuhi segala spesifikasi. Garis pusatnya mestilah antara 25 mm minimum sehingga 35 mm maksimum. Jack boleh diwarnakan dengan apa sahaja warna yang mudah untuk dilihat. Artikel 5 Peraturan Gelanggang. Permainan petang boleh dimainkan di atas gelanggang pelbagai permukaan, namun jawatankuasa penganjur pertandingan atau pengadil boleh menentukan gelanggang permainan. Dalam kes kejohanan peringkat kebangsaan dan antarabangsa, gelanggang permainan hendaklah mempunyai ukuran minima 4 meter lebar dan 15 meter panjang. Untuk lain-lain kejohanan, persatuan boleh mempelbagaikan ukuran seperti 12 meter panjang dan 3 meter lebar. Apabila satu gelanggang tetap ditemukan dengan satu gelanggang yang lain pada hujungnya, garisan hujung gelanggang adalah garisan bola mati. Jika gelanggang dikelilingi oleh satu sempadan kekal, sempadan itu mestilah mempunyai jarak minimum 30 cm daripada garisan bola mati. Garisan bola mati akan mengelilingi bahagian luar gelanggang tetap dalam jarak maksimum 4 meter atau minimum 1 meter. Kaedah ini juga digunakan untuk kawasan di mana pertandingan peringkat akhir diadakan. Permainan ini dimainkan hingga 13 mata. Walau bagaimanapun dalam acara liga dan pusingan kelayakan, mata penamat boleh ditetapkan kepada 11 mata. Artikel 15 ialah tempoh masa melontar bola. Bila jack telah dilontar, pemain mempunyai 1 minit untuk membaling bola. Masa giliran 1 minit dikira sebaik sahaja bola sebelumnya atau jack berhenti. Jika mata terpaksa diukur, maka 1 minit dikira bermula sebaik sahaja pengukuran tamat. Peraturan yang sama juga adalah diguna pakai bagi balingan jack selepas tiap-tiap end. Seterusnya, kebaikan sukan petang. Tidak lain tidak bukan gaya hidup aktif. Petang dapat menjadi alternatif yang menyenangkan untuk menjalani gaya hidup aktif bagi mereka yang tidak tertarik dengan olahraga yang lebih ekstrim. Dengan mempromosikan dan memajukan sukan petang, kita dapat meningkatkan kefahaman masyarakat tentang pentingnya kegiatan fizikal dan gaya hidup yang aktif. Kebaikan yang boleh diperolehi daripada sukan petang adalah petang tidak memerlukan tempat tertentu untuk bermain. Sukan petang boleh dimainkan di mana sahaja yang terdapat kawasan lapang seperti di laman rumah, taman permainan dan banyak lagi. Petang tidak memerlukan gelanggang yang khusus menyebabkan sukan ini mudah untuk dimainkan di mana-mana sahaja. Salah satu kebaikan sukan petang ialah pemain dapat berbincang sebelum dan selepas ketika bermain sukan petang bagi mengelakkan persefahaman. Perkara ini dapat menyemai sifat toleransi, sabar dan cekal dalam bersukan. Hal ini menunjukkan bahawa sukan petang mampu mengukuhkan hubungan antara pemain untuk bersaing secara sihat. Kebaikan sukan petang dan pendapat. Yang keempat, olahraga yang dapat dinikmati oleh pelbagai usia. Petang adalah olahraga yang dapat dinikmati oleh orang-orang dari pelbagai usia. Tiada batasan umur, sesuai untuk semua lapisan umur seperti kanak-kanak, remaja, orang dewasa sehingga orang tua.